Rasuah RM3 juta Isa Samad didapati bersalah. Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur semalam atas 9 tuduhan rasuah RM3 juta membabitkan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching 7 tahun lalu. Keputusan terhadap bekas pengerusi Felda dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan selama 22 tahun sehingga 2004 itu ditetapkan oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Pihak pembelaan didapati gagal mematahkan anggapan di bawah Seksyen 50 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di atas imbangan kemungkinan bahawa penerimaan wang suapan oleh tertuduh seperti dalam 9 pertuduhan adalah dilakukan secara rasuah sebagai upah membantu menguruskan pembelian hotel tersebut. Muhammad Nazlan dalam penghakimannya berkata, mahkamah mendapati pembelaan tertuduh bersifat pemikiran terkemudian, tidak konsisten dan hanya penafian tanpa sokongan yang berasas atau boleh dipercayai. Mahkamah juga jelasnya mendapati pembelaan tertuduh dalam konteks keseluruhan keterangan kes juga gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah. Pihak pendakwa raya dengan ini berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah dalam semua 9 pertuduhan. Oleh itu, mahkamah mendapati tertuduh bersalah dan disabitkan dengan kesemua 9 pertuduhan katanya. Untuk rekod, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Muhammad Isa, 72 tahun yang juga bekas pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD itu didakwa di Mahkamah Session di Kuala Lumpur pada 14 Disember 2018. Kes kontroversi membabitkan pemimpin veteran UMNO itu kemudiannya dipindahkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi yang bermula 8 Oktober tahun lalu. Suapan berjumlah RM3.09 juta diterima daripada Ikhwan Zaidil iaitu ahli Lembaga Pengarah Gagasan Abadi Properti Sdn Bhd GAPSB menerusi bekas pegawai politik khas beliau Muhammad Zahid Muhammad Arif. Wang tersebut sebagai tanda terima kasih kerana membantu meluluskan pembelian hotel oleh Felda Investment Corporation Sdn Bhd atau FICSB pada harga RM160 juta. Pertuduhan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta yang sama. Dalam pada itu, Badan Pemerhati Rasuah menyuarakan kebimbangan terhadap amalan rasuah yang semakin buruk di negara ini selepas Malaysia turun 6 anak tangga ke tempat yang ke-57 dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2020. Mereka mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyusun semula kerajaannya memperkukuh kebebasan institusi dan memulihkan kedaulatan undang-undang. Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisma C4 berkata, laporan itu menunjukkan amalan rasuah meresap jauh ke dalam institusi dan pentadbiran yang mengemudi negara ini pada waktu ini. Kerajaan Perikatan Nasional PN dengan tegas mengurangkan banyak inisiatif yang dimulakan Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu, kata C4. Ini bukan sahaja dalam Pelan Anti Rasuah Nasional atau NACP, malah sehingga tahap menangguhkan pilihan raya dan fungsi parlimen membelakangkan kedaulatan undang-undang tonggak utama dalam menegakkan pentadbiran yang baik. Transparency International yang mengeluarkan laporan itu berkata, penurunan skor terbabit dapat dikaitkan dengan perubahan mendadak dalam kerajaan susulan langkah Sheraton pada awal 2020. Ini tidak baik untuk masa depan kita. Memandangkan laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan pelaburan langsung asing di Malaysia jatuh sebanyak 68%. Faktor lain termasuk pelantikan ahli politik untuk mengetuai syarikat berkaitan kerajaan, kurang kemajuan dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan rang undang-undang perolehan kerajaan serta penemuan teruk dalam laporan tahunan Ketua Audit Negara. Dari perspektif ekonomi, seorang ahli ekonomi mengingatkan ia akan menyebabkan pelaburan langsung asing lari ke negara jiran seperti Filipina dan Indonesia. Ahli ekonomi di Universiti Malaya, Nazara Ismail berkata, daya tarikan Malaysia untuk pelaburan asing akan terjejas kerana kos menjalankan perniagaan di negara ini akan meningkat sekiranya rasuah bertambah buruk. Beliau menyeru rakyat untuk lebih menekan kerajaan supaya bersikap lebih telus
Persoalannya, adakah Muhyiddin dan gerombolan satu kapal dengannya akan mendengar nasihat ini atau hanya sekadar menjeleng di ekor mata? Perlu diingat, satu ketika dahulu Muhyiddin yang pernah diletakkan di telapak kaki UMNO melalak kononnya ingin membanteras rasuah, menentang korupsi. Tetapi setelah menjadi Perdana Menteri, beliau sendiri yang kini menjadi dalang segala rasuah, bersekongkol dengan para perasuah dan perompak hasil negara.